Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara beberapa isu yang panas yang semakin viral di media sosial, selain daripada cerita tentang rasuah, ada lagi satu yang menarik minat pengamal media sosial, yaitu berkaitan dengan isu Kampung Sungai Baru. Nama Rafidah Ibrahim tidak asing lagi. Hampir seluruh Malaysia mendengar nama Rafidah Ibrahim melalui media sosial berkaitan dengan isu Kampung Sungai Baru. Tapi satu lagi keputusan terkini yang melibatkan nama Rafidah Ibrahim. Kali ini nama Rafidah Ibrahim disebut berdepan risiko di isytihar muflis, aset bakal disita. Sudah pasti ada yang menyokong tindakan Rafidah sebelum ini. Ada juga yang mungkin di atas pagar tak tahu nak sokong siapa, dan ada juga yang membangkang tindakan Rafidah. Ada yang kata Rafidah pelakon, ada yang kata itu adalah perjuangan yang telus. Nah, yang tahu itu hanyalah Rafidah sendiri. Tapi ini menyebut Rafidah Ibrahim berdepan risiko di isytihar muflis, aset pula bakal disita. Pasti satu lagi kejutan besar. Nah, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, sakit pinggang, sakit bahu, sakit lutut, gastrik, gout, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, dan apa saja jenis penyakit yang sudah lama membelenggu hidup Anda. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Ini adalah terapi imun untuk meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Nah, saudara-saudara, penyanyi dan pelakon Rafidah Ibrahim berdepan kemungkinan di isytihar muflis serta tindakan penyitaan aset sekiranya terus berdiam diri tanpa memberi maklum. Balas berhubung tuntutan saman oleh ahli perniagaan Datuk Haris Embong dan syarikatnya Aris Prop Holdings Sendirian Berhad. Menurut Haris, 48 tahun, sehingga kini pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Rafidah atau wakilnya berkenaan bayaran ganti rugi berjumlah RM281.200 Malaysia seperti yang telah diputuskan mahkamah pada 31 Julai 2024. Setakat hari ini sudah 422 hari berlalu sejak keputusan mahkamah dibuat, namun Rafidah masih gagal mematuhi terma pembayaran ganti rugi seperti yang diarahkan. Justru, firma guaman saya telah mengeluarkan notis tuntutan kedua pada Jumat lalu, September 19, 2025, memberikan tempo 7 hari kepada Rafidah untuk mematuhi keputusan tersebut. Peguam cara Rafidah mengesahkan bahawa notis diterima pada 22 September 2025, namun sehingga kini masih tidak sebarang pembayaran dibuat. Jadi saudara-saudara, dalam artikel ini menyebut pada tahun 2021, Rafidah dilantik sebagai ketua pemasaran secara kontrak selama 2 tahun bagi mempromosikan jenama Aris Burger. Namun kerjasama itu berakhir pada Ogos tahun sama. Tidak lama kemudian Rafidah didakwa memuat naik 2 hantaran di media sosial yang kemudiannya difahamkan menjadi puncak saman fitnah difailkan terhadapnya. Pada Mei lalu, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Rafidah perlu membayar ganti rugi sebanyak RM100,000 kepada Haris dan RM150,000 kepada Aris Prop Holdings Sendirian Berhad. Selain itu, mahkamah turut mengarahkan bayaran faedah 5% setahun sehingga penyelesaian penuh dibuat. Kos guaman sebanyak RM30,000 Malaysia serta fee alokator RM1.200 menurut artikel daripada utusan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, ada satu berita baik
satu berita keputusan yang paling kita nantikan yang diumumkan oleh Anwar sendiri, oleh Perdana Menteri sendiri. Antaranya sudah pasti berkaitan dengan perjanjian ataupun MA63. Dan ada yang terbaru, menurut Anwar Ibrahim akan ada pengumuman yang paling dinantikan oleh rakyat Sabah pada 10 Oktober. Jadi kita nantikan adakah pengumuman Anwar ini berkaitan dengan pilihan raya negeri ataupun mungkin ada bantuan baru selepas Sabah dilanda banjir. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, tak pandai sembuh-sembuh, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, gout, gastrik, penyakit melibatkan perut, jantung, hati, dan macam-macam lagi, sakit bahu, sakit pinggang, sakit lutut. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda, kepada cita-cita Anda untuk sehat semula. Ini adalah terapi imun transfer factor. Menjaga sistem imun badan Anda, meningkatkan, mendidik, sehingga sistem imun badan Anda mampu melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya ingin mengetahui lebih tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, PM Anwar telah membuat kenyataan dikongsikan melalui FB Post Sabah Post. Sabah akan dapat berita gembira 10 Oktober ini menurut PM Anwar. Nah, jadi itu adalah salah satu berita yang dinantikan. Dan seterusnya, berita yang paling kita nantikan berkaitan dengan MA63. Kata Anwar, kerusi Parlemen Sabah, Sarawak akan ditambah. Bilangan kerusi bagi kawasan Parlimen di Sabah dan Sarawak akan ditambah, kata Perdana Menteri. Katanya sebelum ini perkara berkenaan dibincangkan dalam mesyuarat berkaitan perjanjian Malaysia 1963 bahwa kedua-dua negeri berkenaan memohon pertimbangan supaya bilangan kerusi parlimen ditambah buat kali pertama sejak 1963. Anwar yang sekarang jadi PM mengumumkan kerusi parlimen bagi Sabah dan Sarawak akan ditambah. Katanya ketika berucap pada program Rapat Umum dan Himpunan Keadilan sempena 27 tahun reformasi di Dewan Terbuka Awam Merotai Besar Tawau. Turut hadir Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, Menteri Komunikasi yang juga Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil, Setiausaha Agung PKR Fuzia Saleh, Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Setiausaha PH Saifuddin, serta pengerusi PKR Sabah Mustafa Sakmud. Sementara itu, Anwar berkata Dewan Undangan Negeri Sabah harus bubar selewat-lewatnya pada 11 November dan mengingatkan semua pihak agar kekal bersatu padu serta mengelak sebarang permusuhan yang boleh menggugat perpaduan.